ke dalamlah sikit, tetapi kita nampak tiap-tiap malam hidup dengan aktiviti-aktiviti kuliah. Syabas dan tahniah kita ucap kepada jemaah orang-orang kat sini. Mudah-mudahan kita boleh teruskan, boleh istiqamah suasana seumpama dengan ni. Jadi sehubungan dengan tu tuan-tuan, lain daripada kita nak rangka program, nak rangka aktiviti, kita memerlukan sedikit sumbangan. Kita memerlukan bantuan kewangan daripada semua orang. Kita pakat bantu sikit-sikit seorang. Jadi tabung yang kita lancar, yang kita gerakkan itu, yang pertama adalah untuk bantu tabung ataupun dana surau. Kemudian tabung yang kedua yang kata diletakkan di luar surau adalah tabung khusus untuk kita buat sumbangan pada hari ini. Kita nak bantu, nak bagi sumbangan kepada masa-masa banjir. Barangkali khusus kepada negeri Kelantan. Mungkin Ustaz Abu Jihad yang bawa tabung tu. Jadi tuan-tuan kat luar surau ada tabung untuk bagi sumbangan pada masa-masa banjir. Kita akan lancarkan khas untuk bagi bantuan kepada negeri Kelantan. Tuan-tuan boleh bagi bantuan berupa kewangan lah. Sebab dari sudut peralatan, pakaian, baju tu banyak sangat. Sampai saya pun terima mesej daripada kawan. Dia kata kawasan Kuala Kerai itu pakat tolak pula nak terima pakaian. Dia kata banyak sangat dah, dia kata kalau boleh hantar bagi selipar tak apa, bagi anak-anak untuk rumah-rumah dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kita terus pergi kepada yang berbahagia Ustaz Abu Jihad untuk buat kesimpulan rumusan daripada forum kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang berbahagia moderator. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang bersama, insyaAllah, amin. Satu hari ada seorang ulama, dia tidur dan dia bermimpi. Biasalah tuan-tuan, orang mimpi tidur dulu baru mimpi. Tak ada orang mimpi baru tidur tu kan. Dia tidur dan dia bermimpi, dia bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat tuan-tuan, bila mimpi jumpa Nabi dipanggil bermimpi yang benar. Nabi sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang berjumpa dengan aku dalam tidur, dalam mimpi, maka memang benar-benar Nabi datang berjumpa dengan kita. Kerana iblis dia tidak boleh menyerupai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyerupai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mimpi tidur, mimpi suami kita, barangkali yang menyamar itu boleh jadi iblis. Sebab tu kita tengok, apa sah suami aku ni lawa semacam dalam mimpi. Kalau ya Allah, macam dalam kau muka dah. Kan berubah sana berubah sini. Anak dalam mimpi lama pula. Anak pakai 360 tak? Baik, data yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang benar. Kena pula dia mimpi seorang ulama disebut sebagai ru'ya as-salihah. Mimpi orang yang saleh, yang benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mimpi macam kita tuan-tuan, mimpi mengarut. Jumpa harimau kejar kita. Bila dia benar, kita pula kejar dia balik tuan-tuan. Ya. Jadi mimpi dia mimpi yang benar. Lalu dia mimpi, dalam mimpi tersebut Nabi SAW sedang memegang tangan seorang pemuda, yang mana pemuda ini sangat terkenal dengan perangai buruk dia. Dia ni memang orang jahat tuan-tuan. Kalau zaman tu ada 40 penyambut, dia Piramli, kepala penyambut. Dia yang bawa persikap tu tuan-tuan. Nyanyi so, dia adalah anak hakkan tangan Nabi. Dia paling jahat. Kalau masa tu ada curi selipar, dia tempat simpan curi selipar tu tuan-tuan. Dia paling jahat tuan-tuan. Orang kenal dia sebagai orang jahat. Lalu ulama ni bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu orang mulia ya Rasulullah, tetapi kenapa dalam masa yang sama kamu boleh pegang tangan orang jahat ni? Jahat tak? Lalu kata Nabi SAW, betul dia jahat, tapi apa yang dia buat sampai aku boleh pegang pimpin tangan dia? Setiap hari sebelum daripada dia tidur, dia akan berselawat kepada aku 1000 kali. Allah Rabbi, 1000 kali tuan-tuan. Kita 5 kali nak selawat pun payah tuan-tuan. Selawat 5 kali, 5 kali semayang. Kalau semayang tuan-tuan, kalau tak semayang langsung tak selawat. Mana kita jahat lagi daripada dia. Orang yang jahat buat dosa, tetapi bila mana banyak berselawat, dia tetap ada manfaatnya. Lalu besok pagi, bila mana ulama ni bangun tuan-tuan, dia dengar ada orang ketuk pintu.
Bila dia tengok orang tutup pintu, dia buka pintu dia, tuan-tuan. Dia tengok lelaki yang dia mimpi, Nabi pegang tangan dia semalam, berada di hadapan rumahnya. Dan lelaki ini pun cerita mimpi yang sama. Dan Nabi pesan kepada dia supaya datang menuntut belajar dengan ulama ini. Nak cerita, tuan-tuan, betapa besar selawat Nabi SAW. Dan lebih besar apabila kita mentaati perintah baginda Nabi SAW. Berarti bila yang kita nak, kita keluar daripada ini, tuan-tuan, adalah untuk kita menanamkan rasa cinta pada Nabi. Kita nak taat pada perintah Nabi. Jangan sesekali ada dalam hati kita perasaan untuk ingkar kepada arahan Nabi SAW. Contoh kita boleh beramal, tuan-tuan, lepas ni sedekah. Sedekah benda yang Nabi sebut, bahkan Allah sebut berulang-ulang di dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu banyak tempat bercerita berkenaan sedekah, sehingga Nabi begitu banyak mengungkapkan perkataan sedekah, menceritakan kelebihan sedekah. Antaranya, tuan-tuan, yang bertepatan dengan hak saya bawa ni, tuan-tuan, iaitu banji. InsyaAllah malam ni saya akan berangkat ke sana dengan lebih kurang ada 4 orang atau 5 orang. Sebab grup kami dah berangkat semalam. Cuma hari ni saya lambat sikit sebab ada program. Bila tuan-tuan khusus untuk tuan-tuan. Kalau tak, aku dah pergi lama dah semalam, tuan-tuan. Baik, jadi untuk tuan-tuan hari ni saya tunggu malam ni pergi sendiri, tuan-tuan. InsyaAllah dengan sebiji Fawid, cari 2 tapi dapat sebiji, tuan-tuan. Itu pun bayar sewa. Jadi saya nak bawa bantuan ni malam ni, insyaAllah. Petang ni beli barang sikit, anak bawa untuk ke sana. Anak Nabi sebut, barang siapa yang memberi makan kepada seorang Muslim yang kelaparan, Allah akan memberikannya makan buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak, tuan-tuan? Nabi suruh kita bagi benda yang bagi kita remeh, barang sebuku roti. Ada mungkin makanan yang kita bagi itu mungkin untuk makanan bibi kita dekat rumah, bukan makanan kita. Makanan kita standard chicken chop, lamb chop dan chopstick. Kan itu standard makanan kita. Tapi yang kita bagi ni mungkin makanan bibi kita, makanan orang yang bagi kita benda-benda, tapi kita bagi makan pada orang yang kelaparan. Allah bagi kita makanan yang paling mahal di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sebut pula, tuan-tuan, barang siapa yang memberi pakai kepada orang Muslim yang tidak ada pakaian. Ni orang bagi, tuan-tuan, pakaian tak banyak, pakaian sekolah, pakaian yang lain banyak. Tapi masalahnya, tuan-tuan, kita hantar semua nak jadi kain buruk. Itu masalah. Sedangkan Islam suruh sedekah yang paling baik. Kalau baru beli dekat butik itu, tuan-tuan, beg tangan mulia, hak tu dulu kita sedekah. Kalau baju tu baru keluar daripada butik Adidas, yang tu dulu kita sedekah. Kerana apa? Kerana Allah nak menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sedekahkan. Barangkali kita sedekah harga beg tangan tu 1,000, Allah ganti suami bagi kita beg tangan 12,000 lah. Barangkali ada boleh jadi begitu. Ada mana kita bagi? Contoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bagi pakaian. Contoh pakaian sekolah, mereka memerlukan bantuan pakaian sekolah yang banyak. Tuan-tuan, ada. Allah kata, Allah akan memberikan kita pakaian berwarna hijau di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali baju sekolah yang kita beli yang paling murah, sepasang mungkin RM20, tapi Allah beri kita pakaian yang paling mahal di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Nabi, ini sarannya Nabi, ini suruhan baginda Nabi SAW. Maka kita sebagai orang yang cinta pada Nabi SAW, kita lah orang yang mula-mula mempraktikkan apa yang disuruh oleh Nabi. Sebab tu nanti, tuan-tuan, lalu sambil tangan dalam kocek. Ingat, tuan-tuan, lalu sambil tangan dalam kocek, bukan dalam kocek sampai dalam kereta. Sampai depan sana angkat, bunuhlah apa yang tuan-tuan ada. Warna ungu boleh, warna biru campur putih-putih sikit, yang tanda 50 tu okey, tuan-tuan. Anak yang satu jatuh kurang sikit lah. Anak warna merah boleh, warna oranye boleh. Tuan-tuan nak letak biru hak paling kecil itu pun boleh, tak ada masalah. Saya terima janji ada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan, kita kena jadi orang yang mempertahankan Nabi SAW. Tanda cinta kita pada Nabi adalah dengan kita mempertahankan Nabi, mempertahankan hukum hakam yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhir sekali, tuan-tuan, kita kena rasa malu. Rasa malu dengan siapa, tuan-tuan? Dengan selipar yang pernah dipakai oleh baginda Nabi SAW. Selipar yang pernah dipakai oleh baginda Nabi SAW, selipar itulah yang menjaga tapak kaki Nabi daripada najis-najis di jalanan. Selipar itulah yang menahan tapak kaki Nabi
daripada panasnya padang pasir. Apa yang kita buat untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita buat untuk mengagungkan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak mampu berbuat apa-apa, tuan-tuan, kita lebih hina daripada selipar yang pernah dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, tuan-tuan, kalau kita sekadar berbangga dengan kelahiran Nabi, Abu Lahab orang yang pertama berbangga dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan unta yang dia sembelih pada hari keputeraan Nabi menjangkaui 100 ekor unta. Ada unta ini kan? Kambing pun di kat pasar raya tak bukan yang sembelih. Nak saja. Maknanya apa? Abu Lahab kalau nak sebut bangga pernah lebih hebat. Tapi Nabi berbangga dengan kita apabila kita mengamalkan sunnah, kita mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Minta maaf ada terkasar bahasa daripada kami dua orang ahli panel dan juga moderator. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Dengan itu, tuan-tuan, berakhirlah forum kita pada tengah hari ini, pada pagi ini. Cuma saya ambil lebih kurang seminit buat kesimpulan ini. Sebagai tanda cinta kasih kita pada Nabi, saya seronok datang hari ini, tuan-tuan, tengok ramai. Tengok makcik kita sampai duduk atas kerusi. Subhanallah. Tanda dia tak berapa sehat, tapi dia sanggup duduk dalam majlis. Pasal majlis yang kita nak bincang, majlis ingat pada Nabi. Agak kita tak belakang keluarga. Dia kata, ustaz tu pergi aku. Dia kata, aku tak sihat. Dia kata, Kak, tengok tuan-tuan, suasana melimpah. Mudah-mudahan apa yang kita datang pada pagi ini, semangat macam ni, tuan-tuan, kita terjemahkan melalui kehadiran kita datang ke masjid-masjid, surau-surau, di mana sahaja kita berada. Seandainya kita tidak ada musyaqqah, kita tidak ada keuzuran, tuan-tuan, kita penuhkan kuliah-kuliah maghrib kita di sini. Kami bertiga pun, tuan-tuan, merupakan tenaga pengajar kat sini. Ustaz Abu Jihad mengajar sini, Ustaz Fidaw mengajar sini, saya pun mengajar sini, tuan-tuan. Kalau kita tidak ada apa-apa urusan, tidak ada musyaqqah apa-apa, kita terjemahkan kesungguhan kita dalam mengikuti perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita istiqamah beramal dengan Islam daripada kita hidup sampai mati, tuan-tuan. Dan akhir sekali saya simpulkan melalui senarailah bagaimana panelis dia sebut tadi. Yang pertama, kena berusaha untuk kenal Nabi kita. Antara solusi terbaik yang disebut oleh Ustaz Abu Jihad tadi, dia kata kitab Syama'il Muhammadiyah merupakan salah satu daripada kitab-kitab terbaik untuk kita belajar bagaimana nak kenal Nabi daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tuan-tuan. Satu. Yang kedua adalah perlu ada usaha untuk beramal dengan sunnah-sunnah Nabi, walaupun kita kata itu sekecil-kecil sunnah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kena ada kesanggupan meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ustaz tadi sebut. Mudah-mudahan atas dunia kita dipandang oleh Nabi, akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan perasaan kasih sayang. Saya berhenti sekadar ini dahulu, tuan-tuan. Saya suruh kembali kepada pengurusi majlis. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdullah, Ustaz Firdaus Mahdi dan juga Ustaz Muhammad Jihad atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi sebagai tanda penghargaan daripada Ahli Jawatankuasa Surau Hijrah Al-Khalidiyah, saya menjemput Tuan Pengurusi Cik Abdul Rahim bersama-sama dengan Tuan Imam untuk menyampaikan sedikit tanda hati daripada kami lah kepada Ustaz sekalian. Silakan. Yang pertama kepada Ustaz moderator kita, Ustaz Muhammad Abdullah bin Muhammad Nur. Duduk. Sama. Yang kedua kepada Ustaz, dijemput Ustaz Firdaus Mahdi. Dan yang ketiga kepada Ustaz Muhammad Abu Jihad bin Muhammad Sabri. Terima kasih banyak Ustaz.
Seterusnya saya ingin memaklumkan bahawa karya kita juga ada membuat kutipan sumbangan untuk bantuan Masjid Pak Haji selain daripada Ustaz Abu Jihad tadi. Ustaz kepada Puan Hajah Zalihah, sesiapa yang berhasrat untuk menyumbang sama ada barangan atau keuangan, bolehlah berjumpa dengan Puan Hajah Zalihah ya. Okey, jadi dengan ini tamatlah acara kita pada pagi ini. Saya ingin menjemput Ustaz Muhammad Abdullah untuk membacakan doa makan. Selepas ini kita ada makan. Ustaz Mujahid. Okey, Ustaz Mak kata Ustaz Mujahid baca. Okey, kita minta Ustaz Mujahid bacakan doa makan sebelum kita beredar ke tempat jamuan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irfa'anna al-bala' ya Allah, irfa'anna al-bala' ya Allah, irfa'anna al-bala' ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara kami yang sedang ditimpa dengan musibah banjir di Kelantan, di Terengganu dan di Pahang. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan dan diberikan kebaikan yang Engkau janjikan ya Allah setiap kali Engkau mendatangkan musibah dan juga ujian. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan ujian itu kerana dosa yang kami lakukan ya Allah, maka Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di saat orang lain memandang intih kepada kehidupan Nabi-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau berkatilah segala rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau masukkan kami, Engkau berikan rezeki kepada kami, hanyalah rezeki yang halal yang akan kami suap ke dalam mulut isteri dan anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan daripada kami rezeki yang memberi mudarat ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sebelum saya